Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, sekarang anda bersama saya Ustaz Safwan dalam rancangan motivasi pagi. Seperti biasa, dalam motivasi pagi kita akan kongsikan satu tajuk untuk anda semua. Moga-moga dengan perkongsian saya pagi ini, insya-Allah harap-harap ia mampu mengubah kita jadi manusia yang lebih baik. Itu nombor satu. Dan yang keduanya, bukan sekadar mengubah diri kita jadi manusia yang baik, tetapi mampu mengubah orang sekeliling kita juga jadi manusia yang baik, insya-Allah. Baik, apa yang nak sebut ataupun apa yang nak disampaikan hari ini? Hari ini kita nak bercakap sedikit sebanyak tentang hormat. Bila sebut hormat tu, orang tahulah hormat ni apa dia? Satu perasaan yang ni kita mandang tinggi kepada orang selain daripada diri kita, ke arah orang lain kita pandang tinggi. Jadi timbulnya satu perasaan hormat kepada mereka. Tapi kita nak kena tahu, anda sedar tak sebenarnya menghormati adalah satu sifat yang baik, tetapi dihormati ini ada segelintir ataupun sesetengahnya mempunyai masalah hati. Pula ada Ustaz, tak mana pula masalah hati bila dihormati. Bukan masalah dihormati itu orang yang punya masalah hati, tidak. Tapi ciri-ciri orang yang ada masalah hati adalah, pertama, bila dia terlalu suka dihormati. Itu nombor satu. Ini antara ciri-ciri orang yang ada masalah hati. Apa dia? Nombor satu, dia terlalu suka dihormati. Maknanya bila dia pergi mana-mana, tak kisahlah dia sama ada di dalam satu majlis ke, dia pergi bertemu dengan kawan-kawan dia ke, dia duduk dengan hatta dengan ahli keluarga dia sendiri pun, dia nak orang hormat dekat dia. Ini antara ciri-ciri orang yang ada masalah hati. Sebab apa saya kata begini? Sebab orang yang baik, dia takkan menunggu orang menghormati dia, tapi dia akan menghormati orang tu dulu. Ini antara orang yang baik hati dia. Sebab orang yang baik, dia takkan selalu suka dihormati. Hatta baginda Rasulullah SAW sendiri pun, ketika mana bersama dengan para sahabat, kadang-kadang bila Rasulullah SAW nak duduk, semua pergi ke tepi bagi ruangan. Rasulullah SAW kata apa? Aku ni bukan raja, aku ni bukan siapa-siapa. Kenapa nak buat macam ni? Itu Rasulullah SAW. Orang kata apa? Seseorang yang memang layak dihormati. Hatta begitu pun, dia tidak begitu suka dihormati. Jadi ingatlah, antara bila sebut tentang hormat ni dan dihormati ni, antara ciri-ciri orang ada masalah hati adalah, pertama, dia suka dihormati. Yang kedua, dia bukan saja suka dihormati, dia sentiasa nak dihormati. Beza tau, suka dihormati dengan nak sentiasa dihormati. Beza dia macam mana? Sentiasa dihormati ni maknanya bila dia berada di satu-satu tempat, walaupun tempat tu tempat dia yang asing, dia takkan menunjukkan hormat pada orang selagi mana orang tak tunjuk hormat kat dia dulu. Ini pun antara ciri-ciri orang yang ada masalah hati. Kenapa Ustaz? Apa salahnya kalau kita pergi tempat orang? Betul. Tapi ingat, kita tengoklah contoh-contoh yang baik. Bila kita berada di tempat orang, contoh dia tempat yang lain, kenapa kita nak tunggu orang mula dulu? Apa salahnya kita yang mula berbaik dengan orang dulu? Bukankah itu satu sifat yang lebih baik? Kita suka bila orang hormat kita. Kan ada satu pepatah bahasa Inggeris, jangan main-main. Saya kalau bercakap, saya keluar bahasa Inggeris. Sometimes you don't get respect, you gain them. Kadang-kadang hormat ini kita tak dapat percuma. Kita kena berusaha untuk dapatkan hormat tersebut. Jadi itu yang kedua. Kalau boleh ingat, nombor satu, orang yang ada masalah bila sebut bab hormat ni, orang ada ciri-ciri masalah hati ni, dia suka dihormati. Nombor dua, dia nak sentiasa dihormati. Itu yang kedua. Yang ketiga, ni dengar betul-betul, ada tiga. Yang ketiga apa dia? Antara orang yang ada masalah hati bila sebut tentang bab menghormati ni, dia marah ataupun tak puas hati bila orang tak hormat dekat dia. Ini boleh nampak lebih teruk lagi orang yang ada masalah hati. Dah lah suka dihormati, nak sentiasa dihormati. Lepas tu pula bila orang tak hormat, dia jadi marah, dia jadi tak puas hati. Ini antara orang yang ada masalah hati bila sebut bab hormat menghormati ni. Ti saja bunyi belakang. Bukan apa, supaya kita faham. Kadang-kala dihormati itu memang tak salah, tetapi menghormati itu perlu lebih diutamakan. Sebab apa?
kita hidup sebagai seorang Islam. Ini cerita secara menyeluruh lah, senang. Kita hidup sebagai seorang Islam. Kadang-kala dakwah kita kepada orang lain bukan dalam bentuk lisan ataupun perkataan, bukan. Tapi kadang-kala anda tak perlu mengajar Islam, tapi anda sedang menunjukkan apa itu Islam. Orang kata apa bahasa Inggeris tu? Action speaks louder than words. Gitu. Jadi bila kita mula menghormati orang lain sekeliling kita, hatta non-Muslim sekalipun, walaupun orang tu bukan orang Islam, bila kita tunjukkan hormat kepada mereka, tidakkah mereka akan mengatakan, baguslah orang Islam. Dengan cara macam tu, kita sedang menyampaikan dakwah secara halus bahawa Islam ini adalah agama yang baik dan agama yang aman. Sebab itu kita buat apa-apa ni bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menghormati orang terlebih dahulu, bukan dengan harapan orang hormat kita balik, tidak. Dengan harapan apa yang kita buat ni dapat pahala, lepas itu dia dapat mencerminkan hidup sebagai seorang Islam di mata orang di luar sana. Sebab kita kena sedar satu perkara, iaitu kita ni akan sentiasa diperhatikan orang. Mata ada yang merhati, telinga ada yang mendengar, mulut ada yang berkata-kata. Jadi apa saja kita buat, kita kena sedar bahawa kita buat tu bukan sebab kita nak. Kadang-kala bila kita nak dihormati ataupun kita belajar menghormati seseorang, kita kena ingat, bukan perkara itu di atas muka bumi ni bukan kadang-kala kita nak, tapi itu adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat. Jadi elakkan daripada 3 perkara tadi. Apa 3 perkara tadi? Nombor 1, terlalu suka nak dihormati. Itu nombor 1. Nombor 2, nak sentiasa dihormati. Dan yang ketiga apa dia? Jadi marah atau tak puas hati bila tak dihormati. Pasal apa Ustaz? Apa yang susah sangat? Pasal apa kalau ada sifat macam ni bahaya? Kenapa? Sebab ada kesan selepas daripada tu. Apa kesan dia? Kebiasaannya, saya ulang kebiasaannya, bila manusia ini terlalu suka dihormati, mereka ini hilang rasa nak menghormati orang lain. Itu sebab dia. Bila dah terlalu sangat, dah kalau orang Kedah kata, dah biasa. Dah biasa orang hormat, jadi mereka ni hilang rasa nak hormat kepada orang lain. Lebih-lebih lagi kalau orang tu sama ada lagi muda ataupun pangkat lebih rendah daripada mereka. Ada setengah orang pula menggunakan pengalaman sebagai satu bukti menunjukkan mereka ni layak dihormati. Tak payahlah nak nasihat aku. Aku ni dah hidup lama dah. Tak payahlah nak tegur aku. Aku dah buat kerja ni lama dah. Tak payah nak ajar aku. Kau tu peringkat bawahan je, pangkat rendah je. Tak payah. Ini adalah contoh orang yang ada masalah hati bila sebut bab hormat dan menghormati. Imam Syafi'i, saya ulang Imam Syafi'i rahimahullah, seseorang yang sangat dihormati, tetapi bukan sebab usianya, tetapi disebabkan ilmu yang dia ada. Kadang-kala, saya ulang kadang-kala pengalaman tak menentukan ilmu seseorang. Kadang-kala berbeza. Ada orang hidup 20 tahun, ujian dia berbeza. Ada orang hidup 30 tahun, hidup dia berbeza. Ada orang umur 40 tahun, pengalaman dia berbeza. Jadi mengapakah kita nak meletakkan umur itu sebagai faktor utama supaya kita lebih dihormati oleh orang lain? Tak salah nak dihormati, tapi dikhawatiri bila seronok sangat orang hormat kat kita, kita lupa nak hormat kepada orang lain. Aisyah radhiyallahu anha ada sebut dalam salah satu kaul beliau, apa katanya? Manusia mula jadi jahat bila mereka merasakan diri mereka itu baik. Bila dia suka sangat orang hormat kepada mereka lupa nak hormat ke orang lain. Jadi dia rasa apa? Aku lebih hebat. Pasal apa? Pengalaman aku lagi banyak, pangkat aku lagi tinggi, aku hidup lagi lama. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian yang sedang dengar, tak kiralah kecil, tua, muda, tak kisah. Ingat satu benda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis, laisa minna man la yarham saghirana wa man lam yuakir kabirana, atau kama qala. Maksudnya apa? Bukan daripada golongan aku mereka yang tak hormat yang tua dan mereka yang tak sayang yang muda, atau kama qala. Begitulah mafhum daripada hadis tersebut.
Jadi nak dihormati, belajar menghormati. Hormatlah orang sampai kita dihormati. InsyaAllah, moga-moga perkongsian hari ini dapat jadikan kita manusia yang lebih baik di masa akan datang. Teruskan bersama dengan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saya Ustaz Safwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.